Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, seperti yang saya janjikan bulan lepas, kita akan baca kitab Bertemu Janji Allah yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru Datuk Ni' Abdul Aziz bin Ni'mat. Dan pada pertemuan kita pada bulan yang lepas, kita telah pun membaca bab yang pertama. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan baca bab yang kedua. Kerana daripada bab yang pertama kepada bab yang kedua, seterusnya bab-bab yang lainnya agak tidak panjang, bahasanya agak ringan dan mudah difahami, maka saya bercadang untuk meneruskan bacaan kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang ditulis oleh almarhum. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan boleh dapatkan kitab ini di belakang sana dengan Haji Muhammad Nur. Saya ada bawa, dan di belakang sana ada lebih kurang 30 buah. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan untuk sama-sama kita baca. Dan insya-Allah hari ini kita masuk pada bab yang kedua, iaitulah sehari di padang mahsyar menyamai 50,000 tahun di dunia. Jadi yang mana nak dapatkan kitab boleh dapatkan dulu. Nanti kita akan baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadanil amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang ada. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan yang banyak kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan kebaikan yang banyak itu dapat sama-sama kita manfaatkan ketika mana hidup kita di dunia ini dan ketika mana kita pulang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla suatu hari nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallahi Azza wa Jalla. Faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Saya berpesan dan menyeru kepada diri saya yang banyak melakukan dosa dan kesilapan kepada Allah. Juga saya menyeru kepada sidang jamaah sekalian untuk sama-sama kita meletakkan rasa gerun dan takut kepada Allah di dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan perasaan itu akan menjaga diri kita, memelihara diri kita daripada melakukan sesuatu perkara yang dimurkai oleh Allah. Dan apabila tangan nak mengambil satu-satu perkara, maka kita terfikir akan murka dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Apabila tangan ingin menulis ataupun menaik satu-satu perkara, maka kita terlebih dahulu fikir tentang suka dan murka Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga ketika mana mulut ingin berbicara, maka terlebih dahulu orang yang ada rasa gerun dan takut kepada Allah akan memikirkan soal suka dan murka Allah. Begitu juga apabila kaki ingin melangkah untuk menuju satu-satu tempat, maka apabila ada di dalam diri dia rasa takut kepada Allah, maka dia akan terfikir akan kasih sayang dan murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang dia ingin langkah pergi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka oleh ia demikian, rasa takut dan gerun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menyelamatkan kita di dunia ini daripada melakukan perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, dan kita juga akan selamat di akhirat nanti daripada dicampak oleh Allah ke dalam lembah nerakanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, jika kita tengok kembali pada bab yang pertama yang telah pun saya baca dan huraikan bersama dengan tuan-tuan pada bulan yang lepas, bagaimana manusia apabila datangnya rasa takut di depan Allah Ta'ala nanti, di atas segala perbuatan yang dia buat waktu mana dia hidup, seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah akan paparkan segala perbuatan manusia. Maka manusia yang banyak melakukan salah kepada Allah, mereka ini lebih rela diri mereka dicampak dalam api neraka Allah daripada didedahkan kesalahan itu dan dinampakkan kepada manusia ramainya. Maka ada manusia yang sanggup terjun dalam api neraka hanya kerana tak nak menanggung rasa malu. Maka manusia apabila nak tutup malu yang dia buat, tuan-tuan, maka manusia tadi sanggup buat apa saja, walaupun terpaksa terjun dalam api neraka terlebih dahulu, asalkan kesalahan dia tidak dipaparkan kepada manusia ramai. Maka tak heran, tuan-tuan, kalau dulu kita tengok ataupun kita dengar cerita, orang cerita apabila seseorang itu melakukan kesalahan yang keji dalam kampung, maka dia sanggup lari waktu malam, asalkan orang kampung tak tahu apa yang dia buat. Orang sanggup menghabiskan duit yang banyak semata-mata nak tutup kesilapan ataupun nak tutup kesalahan yang dia buat. Orang yang membunuh, tuan-tuan, apabila ada orang yang tahu kata dia membunuh, maka orang yang tahu tadi dia sanggup membunuh. Maka tak heran, tuan-tuan, ada orang sanggup sampai ke Australia lari, tuan-tuan. Sama ada dia sungguh lari ataupun dia dihantar ke sana, tuan-tuan, asalkan rahsia tidak bocor. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, manusia akan malu dengan manusia, tetapi manusia tidak malu dengan Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sedikit apa yang telah kita baca dan kita kongsikan pada bulan yang lepas. Jadi pada malam ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tuan-tuan boleh buka pada bab yang kedua pada muka surat yang kelima. Seperti yang ditulis oleh almarhum, sehari di padang mahsyar menyamai dengan 50,000 tahun di dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran banyak menceritakan peristiwa ataupun keadaan yang akan berlaku nanti, iaitulah di hari akhirat. Di antara surah yang menceritakan keadaan yaumul akhirah,
Hari akhirat ni tuan-tuan, dia banyak nama. Nanti kita akan jumpa dalam bab yang ketiga, bab yang keempat kita akan jumpa nama-nama hari kiamat. Yaumul Mahsyar Allah Ta'ala sebut, Yaumul Qiyamah Allah Ta'ala sebut, Yaumul Akhirah Allah Ta'ala sebut, Yaumul Jam'i Allah Ta'ala sebut. Tuan-tuan, bila satu-satu benda datang dengan banyak nama tuan-tuan, bermaksud benda tadi adalah benda yang besar. Sebagaimana nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar, yang kita selalu sebut dalam solat ketika mentakbiratul ihram, kita sebut Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, tuan-tuan, nama Allah yang kita ketahui yang disebut dalam Al-Quran adalah 99 nama. Kenapa begitu banyak? Kerana melambangkan besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hebatnya Allah, agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila disebut akhirat dengan berbagai nama tuan-tuan, maka hari tersebut adalah hari yang besar, hari yang akan dilalui dan ditempuhi oleh manusia semua, daripada Adam alaihissalam sehinggalah manusia yang terakhir hidup atas muka dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, berapa lamakah manusia berada di mahsyar sebelum mereka masuk syurga ataupun dicampak ke dalam api neraka? Daripada alam kubur tuan-tuan, sehinggalah kita nak sampai ke syurga ataupun neraka, waktu tu tempoh lama mana? Lama tuan-tuan, tidak terkira lamanya. Dahlah lama, kemudian hari dia tak sama dengan hari dunia. Hari dunia hari ni sekejap je tuan-tuan. Kita melalui hari ni tuan-tuan, dia tak sama macam hari-hari dulu. Hari-hari dulu tuan-tuan, waktu zaman saya budak-budak lagi, ataupun tuan-tuan waktu zaman muda-muda dulu, nak habis satu hari tu, Allahu Akbar, punya lama, sampai boring, tak tahu nak buat apa. Tapi hari ni tuan-tuan, daripada pagi mai ke maghrib tuan-tuan, sekejap je. Kadang-kadang kita pun tak terfikir, lah maghrib dah. Ini salah satu tanda yang disebut oleh Nabi SAW, tidak akan berlaku hari kiamat melainkan kamu akan merasai setahun itu bagaikan sebulan, sebulan itu bagaikan seminggu, seminggu itu bagaikan sehari, sehari itu bagaikan 1 jam. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Dulu tuan-tuan, zaman saya budak-budak dulu duduk mengaji sekolah rendah tuan-tuan, balik sekolah pukul 1, mandi-mandi semayang, mak jamu nasi, lepas tu mengantuk, tidur sekejap. Nak main, mak tak bagi lagi, jangan main lagi, matahari duduk atas kepala lagi, panas lagi, pi tidur dulu. Kita pun masuk tidur tuan-tuan, masuk tidur. Tidur ni tuan-tuan sampai puas, guling sana, guling sini, bangun tak lagi masuk asar. Sebab nak main mesti lepas asar. Maknanya daripada zuhur nak ke asar tuan-tuan lama. Kemudian tuan-tuan, puas dah tidur ni, bangun tak masuk waktu lagi tuan-tuan asar, tengok TV dulu. Lepas tengok TV masuk waktu asar, lepas waktu asar tu pergi main tuan-tuan. Daripada asar ke maghrib, macam-macam permainan kita boleh main. Dengan main gulinya, dengan main toynya, dengan main macam-macam lah, main perang dan sebagainya. Boleh main macam-macam. Nak sampai ke maghrib tu tuan-tuan lama. Tapi hari ni tuan-tuan, daripada pagi sampai ke maghrib, berapa benda aja yang kita sempat buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kata sehari itu bagaikan 1 jam. 1 jam itu kadhamramatin nar, seperti mana kilatan api. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka daripada alam kubur tuan-tuan, nanti kita akan dibangkitkan. Lepas kita akan mati tuan-tuan, semua akan mati. Saya pun mati juga, tuan-tuan pun mati juga. Bukannya saya cakap ni tak mati-mati tuan-tuan. Cuma beza kita ni dulu kemudian je. Tuan-tuan mati dulu, saya mati kemudian. Ataupun saya mati kemudian, tuan-tuan mati dulu, dua tu je.
Maknanya semua kita akan mati. Lepas kita mati, kita ditanamkan tuan-tuan, tak apalah yang mati awal. Tapi kalau dia tak mati, sebelum ditiupkan sangkakala tuan-tuan, yang pertama, maka dia akan mati ketika mana Allah Ta'ala tiupkan sangkakala itu. Maka tiupan sangkakala yang pertama, yang masih lagi hidup, dia akan mati. Hak yang mati duduk dalam kubur dah lah. Cuma yang tak mati lagi, dia mati waktu tu. Lepas semua mati tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tiupan sangkakala yang kedua. Waktu tu semua yang daripada kubur tadi tuan-tuan, dia akan bangkit semula. Maka waktu bangkit semula ni lah ada orang protes depan Allah. Kita baca surah Yasin ayat yang ke-51. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini ayat yang selalu kita baca. Qalu ya wailana, orang yang ketika mana dia hidup atas dunia, dia banyak buat dosa tuan-tuan, maka masuk dalam kubur, dia kena siksa kubur. Itu belum akhirat lagi, baru kubur. Lepas dia disiksa dalam kubur, yang disiksa lah, yang mendapat nikmat dapat nikmat lah. Selepas yang mendapat nikmat, selepas yang disiksa, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan tidurkan kita semua dalam kubur. Kita akan ditidurkan. Lepas menjalani nikmat, lepas menjalani siksa, kita akan tidur semua. Maka dikejutkan semula ketika mana tiupan sangkakala yang kedua. Maka waktu itulah tiupan sangkakala yang kedua itu dikejutkan semua. Maka orang yang setelah mana disiksa, dia dapat tidur tuan-tuan. Allah Akbar. Sonok sebab dapat tidur. Letih kena siksa tuan-tuan, macam-macam dahsyatnya siksa kubur ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca sendirilah bagaimana dahsyatnya siksa kubur. Tiba-tiba tuan-tuan selesai, dapat tidur, dia rasa tenang. Lepas rasa tenang tu tuan-tuan, Allah Ta'ala kejutkan semula. Waktu dikejutkan semula itulah dia protes. Dia kata apa? Qalu ya wailana. Mereka berkata, iaitulah mereka yang kena siksa tadi tu, yang dah dapat tidur tu. Ya wailana, celakalah kita hari ni. Man ba'athana, siapa yang bangkitkan kita ni? Siapa yang kejutkan kita ni? Mim marqadina, daripada tempat pembaringan kita. Duk tidur sedap-sedap tuan-tuan, tiba-tiba terjaga. Tidur pula tak puas tuan-tuan. Tidur nak puas tuan-tuan, tidur hari Jumaat dalam waktu khutbah. Itu memang puas tuan-tuan. Tapi mesti bangun ketika mana Tok Khatib kata ibadallah. Kalau dia bangun waktu tu, memang confirm dia puas tuan-tuan. Tapi kalau tengah-tengah khutbah, Khatib pergi untuk tongkat tuan-tuan, dia bangun tak puas tuan-tuan. Walaupun tidur dalam keadaan duduk sila. Maka tuan-tuan dia kata ya wailana man ba'athana mim marqadina, celakalah kita, siapa yang bangkitkan kita ni, siapa yang kejutkan kita ni daripada pembaringan. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah benda yang Allah Ta'ala janji. Wa sadaqal mursalun, Nabi duk cerita dah kepada kamu benda ni. Nabi dah sampai dah kepada kamu tentang cerita-cerita ni. Nabi membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita tidak mempercayainya, lalu kita masih lagi melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita percaya, tak mungkin kita berani nak buat benda-benda lagu tu. Persoalan yang melibatkan masa di akhirat itu sukar diperkatakan. Kerana apabila kiamat berlaku dan manusia sudah dihimpun di mahsyar, tidak ada waktu yang dapat diukur oleh manusia, lantaran tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan sebagai kayu pengukur masa. Tak tahu tuan-tuan, lama mana tak tahu, tapi lama. Yang pastinya, satu hari di akhirat menyamai 50,000 tahun di dunia. Berapa lama nak duduk di sana? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sekiranya di dunia ada 7 hari dalam seminggu, di mana hari-hari itu diukur dengan terbit dan terbenamnya matahari. Peredaran matahari dan bulan menjadi asas
bagi mewujudkan bilangan hari dan pertukaran siang dan malam. Siang dan malam disebut sebagai sehari semalam. 7 hari menjadi seminggu, 4 minggu menjadi sebulan, dan 12 bulan menjadi setahun. Senang tuan-tuan, hidup di dunia ni ada ukuran dia. Tapi di akhirat nanti tuan-tuan, matahari pun dah tak ada, bulan pun dah tak ada. Kalau ada pun waktu duduk di padang mahsyar itu, ada satu matahari yang sejengkal saja dengan kepala kita. Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan, matahari sejengkal dengan kepala. Maka waktu tu tuan-tuan, peluh bercerau orang Kedah kata. Peluh ni tak payah cerita tuan-tuan, tak menitik. Dan keadaan kita ketika itu terpulang di atas amalan yang kita buat. Ada manusia yang duduk dalam keadaan peluh dia sampai buku lali. Ada yang peluh sampai ke dada. Ada yang peluh sampai ke cuping telinga. Dalam hadis disebut cuping telinga. Kenapa sebut cuping telinga? Kerana bila sebut cuping telinga tuan-tuan, dia sama dengan hidung. Maka bila sama dengan hidung, dia akan lemas dalam lautan peluh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Di akhirat tidak ada peredaran matahari kerana matahari telah dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya telah ditamatkan. Tugas matahari nak berjalan macam tu tak ada. Tugas matahari beredar dah tamat dah. Bulan pun Allah Taala tamatkan tugasnya. Sebab itulah para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa lamakah manusia mesti berada di mahsyar? Dalam hal ini Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membacakan firman Allah yang bermaksud ataupun firman Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruh 50,000 sanatin. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap Allah Subhanahu wa taala sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Dalam ayat yang keempat yang kita bacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai para malaikat dan juga Jibril yang saban hari menghadap Tuhan. Kadar masa bagi satu hari di alam malaikat itu ialah 50,000 tahun. Demikianlah bandingan masa bagi satu hari yang ditempuh oleh para malaikat bersamaan dengan 50,000 tahun. Allahu Akbar. Kalaulah orang yang amalannya menjadi peneman dia, maka walaupun lama tuan-tuan, dia seronok sebab ada peneman. Macam kita menikah tuan-tuan, bini kita lah segala-galanya. Seronok pun dengan dia, sedih pun dengan dia, bergaduh pun dengan dia. Ala kulihalnya seronoklah. Tenang duduk dengan bini. Berbeza dengan orang tak ada bini. Tuan-tuan, tenang kita duduk dengan bini. Tiba-tiba tuan-tuan, kalau bini kita mati, Allahu Akbar. Dia tak apa, boleh cari lain. Tak ada masalah yang tu. Tapi nak ceritanya, bila ada peneman, maka walaupun lama, kita akan rasa seronok. Walaupun jauh perjalanan itu, kita akan rasa seronok sebab ada peneman. Tetapi kalau tak ada tuan-tuan, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu tuan-tuan, biar apa yang kita buat waktu hidup ni tuan-tuan, hari-hari kita yang berlalu, biar apa yang kita buat, biar ianya mendapat pahala. Sama ada kita bekerja ke apa, biar kita dapat pahala. Macam kita bekerja sebab nak duit tuan-tuan, maka dalam masa yang sama tuan-tuan, di akhirat nanti duit kita tak boleh guna, tetapi yang kita boleh guna yang namanya pahala. Maka pahala kita kena cari waktu di dunia, maka waktu di dunia ni carilah sebanyaknya pahala untuk kita guna waktu di akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.
Para ulama membandingkan alam akhirat itu berdasarkan ayat 4 surah Al-Ma'arij yang kita baca sebentar tadi, iaitu dengan kadar bagi satu hari itu bersamaan dengan 50,000 tahun. Sekiranya manusia berada selama sebulan, yakni 30 hari di akhirat, bandingannya dengan tahun dunia ialah 1.5 bilion tahun. Allah. Bagaimanakah halnya jika seseorang itu terdampar di mahsyar selama 50,000 tahun akhirat? Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu nama akhirat ini juga salah satunya Yaumul Jam'i. Nanti bab yang ketiga nanti kita akan baca tentang Yaumul Jam'i, iaitulah hari perhimpunan. Kenapa nama hari perhimpunan? Sebab semua manusia berhimpun. Semua manusia berhimpun. Dan waktu berhimpun tu tuan-tuan, kita tidak ada hubungan antara satu sama lain. Anak dengan bapa sudah tidak peduli lagi. Tok penghulu dia tak boleh berhubung dah dengan orang kampung dia. Anak tak boleh berhubung dah dengan bapa dia. Perdana Menteri tak boleh nak menghubungi ahli kabinet dia. Tak ada. Masing-masing buat hal masing-masing, nak menyelamatkan diri masing-masing. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alangkah lamanya, kata para sahabat, apabila mendengar baginda membacakan surah Al-Ma'arij yang menjelaskan kadar bandingan masa dunia dan akhirat itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi bagi menyahut keluhan para sahabat itu dengan sabdanya yang bermaksud, demi jiwaku yang berada di dalam genggaman Tuhan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan, yakni tempoh masa di akhirat bagi orang mukmin hanya sekadar lama masa bagi tempoh waktu melakukan solat fardu. Bagi orang mukmin tuan-tuan, dia tak rasa lama. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia mukmin, waktu hidup dia mukmin. Mukmin bermaksud beriman. Orang yang beriman tuan-tuan, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mukmin lagi muttaqin, dia akan dapat menatap wajah Allah ketika itu. Apabila dapat menatap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka itulah anugerah yang paling besar tuan-tuan. Maka seronok dengan keadaan itu, dia tak rasa lamanya berada di situ. Mukmin yang muttaqin. Tetapi ada juga mukmin yang asi. Mukmin yang asi tuan-tuan, dia dapat jumpa Tuhan, tetapi dia tidak dapat menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia mukmin tapi dia tak dapat menatap wajah Allah sebab dia mukmin yang asi. Kalau mukmin yang asi tak dapat tengok tuan-tuan, apatah lagi kalau disebut sebagai yang ingkar, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, singkatnya masa yang bakal ditempuh oleh orang-orang mukmin sekadar satu solat fardu. Tak lama. Maknanya dia rasa tak lama lah. Walaupun hakikatnya lama, tapi orang mukmin dia rasa tak lama. Sesungguhnya masa yang digunakan bagi melakukan solat fardu itu lebih kurang 5 minit saja. Semayang tuan-tuan tak lama. Kalau semayang di masjid mungkin lama sikit sebab tu imam baca panjang. Kalau kita semayang di rumah tuan-tuan, sepantas kilat tuan-tuan. Serban pun tak ada nak balut. Kadang-kadang pakai kain plekat pun tuan-tuan, gulung ala kadar je. Baju pun kadang-kadang tak sempat nak ambil tuan-tuan. Berbeza dengan kita datang solat berjemaah di masjid. Solat berjemaah di masjid ni tuan-tuan comel. Semua lawa belakang. Dengan jubahnya, dengan baju Melayunya, dengan baju kurtanya, dengan baju kemejanya, semua lawa tuan-tuan. Baju pula dengan kain plekat warna hampir-hampir sama. Dia takkan jadi kain plekat warna lain, baju warna lain. Dia tak jadi lagu tu tuan-tuan. Kalau buat lagu tu, sebelum melangkah kaki keluar rumah tuan-tuan, bini dulu panggil. Bang, baju dengan kain plekat warna tak sama tu, tak matching. Oh tuan-tuan,
Dia pun tengok, sungguh juga ada kepatuk baju Melayu warna hijau, keplekat warna biru. Tak masuk. Tuan-tuan. Tapi kalau semayang di rumah, tuan-tuan, ada ambil kira peduli lagu tu? Tak ada, tuan-tuan. Baju hak pakai tu pun macam bau kena mamah dengan lembu. Dia punya redak dia, tuan-tuan, tak sempat dah nak gosok. Kadang-kadang dia capai singlet dia, tuan-tuan. Pakai singlet dia semayang. Mana ada orang main semayang kat masjid pakai singlet, tuan-tuan? Tak ada. Di rumah ada. Angkat takbir Allah. Ni bulu ketiak, tuan-tuan, bergedik. Kena ayun dengan kipas, tuan-tuan, bergedik bulu ketiak. Tapi nak main surau, tuan-tuan, misai dia cukup api. Dia pegang lu. Ni pengalaman saya. Ni tuan-tuan tak lah pegang. Rasa tajam, cukup lu, tuan-tuan. Semayang di rumah tak tengok cermin, tuan-tuan. Rambut pun tak sikat. Allahu Akbar, gitu je. Maknanya, tuan-tuan, kita bersungguh kalau ada orang ramai tetapi kita tak bersungguh waktu kita duduk seorang diri. Maknanya, tuan-tuan, ibadat kita nak tunjuk kat siapa, tuan-tuan? Ibadat kita nak tunjuk kepada siapa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Maknanya, tuan-tuan, orang mukmin dia merasai suasana pada hari tersebut walaupun lama, tapi dia rasa sekejap je. Dia rasa sekejap saja sebab dia tak puas bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita, tuan-tuan, kalau tengok orang lama, kita tengok orang yang cantik. Hak lelaki tengok orang perempuan comel. Orang perempuan tengok orang lelaki handsome. Tak puas, tuan-tuan. Kadang-kadang lepas dah naik motor, tuan-tuan. Lepas dah, tapi tengok lagi, tuan-tuan. Tengok lagi sebab tak puas. Kadang-kadang nak paling tu malu, tuan-tuan. Takut bini sebelah perasan. Tengok kat cermin tu. Tuan-tuan. Maknanya sebab tak puas. Itu cantiknya manusia, comelnya manusia, cantiknya Allah Subhanahu wa taala tak dapat nak gambarkan. Tak dapat kita nak gambarkan, tuan-tuan. Tapi hakikat yang disebut ila rabbiha nazirah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Orang mukmin yang muttaqin, dia akan tengok secara live Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dia rasa tak puas, tuan-tuan. Walaupun lama, dia rasa sekejap je. Macam orang baru menikah, tuan-tuan. Tak keluar malam. Tak keluar, tuan-tuan. Lepas isyak masuk bilik. Bapa mentua tak ganggu. Kata, tuan-tuan, ada pengalaman kena ganggu dengan pak mentua. Dulu dah zaman muda-muda tak ada. Pak mentua bagi peluang. Bilik tak kunci, dia tak tolak, tuan-tuan. Kadang macam tu. Kita masuk bilik lepas isyak, duk tak lama lepas tu pak mentua tolak pintu. Mak, buat apa tu? Ada? Tak ada, tuan-tuan. Pak mentua pun tak mengganggu sebab bagi peluang. Sebab apa? Sebab seronok baru lepas nikah. Tapi bila anak dah ramai, tuan-tuan, dia lebih seronok lepak di kedai mamak daripada duduk dalam bilik dengan bini. Maknanya bila duduk dengan Allah Subhanahu wa taala, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamilun, sesungguhnya Allah taala cantik, Allah taala ni comel, tuan-tuan. Maknanya kita tak puas untuk melihat. Maka doalah, tuan-tuan, mudah-mudahan kita jadi mukmin yang muttaqin, yang dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bagi orang mukmin, 5 minit itu sememangnya terlalu ringan. Malah mereka merasa tenang melakukan salat setenang ikan yang berada di air. Walaupun masa yang digunakan bagi melakukan solat yang khusyuk itu lebih daripada 10 minit,
namun mereka merasa seolah-olah hanya sekejap sahaja. Bagi orang yang mukmin lagi muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rasa 5 minit tu ringan tuan-tuan. Tetapi bagi orang yang sebaliknya tuan-tuan, walaupun 5 minit dia akan rasa berat dan dia akan rasa malas. Kalau kita ada dalam diri kita ni tuan-tuan, bila orang panggil semayang, tiba-tiba rasa malas nak bangun, tiba-tiba rasa malas nak buat tuan-tuan, itu salah satu tanda dalam diri kita ada sifat munafik. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut innal munafiqina, bukan, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang munafik ini, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas. Wa idza qamu ila salati, ayat tu macam mana Ji? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka bangun untuk mendirikan sembahyang, mereka bangun itu dalam keadaan malas. Tuan-tuan boleh rujuklah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang ni. Cuma mafhumnya tuan-tuan, orang yang ada sifat munafik dalam diri dia, maka dia ni tuan-tuan, ketika mana dipanggil untuk melaksanakan solat, dia akan bangun dalam keadaan malas, dia sembahyang dalam keadaan tak seronok tuan-tuan. Maka bagi dia tuan-tuan, walaupun 5 minit dia akan rasa berat, dia akan rasa lama. Tapi kalau sembang tuan-tuan, takkan nak balik dah, baru sekejap. Sekejap tu tuan-tuan dah hampir 2 jam dah duduk sembang. Tapi dia kata, baru sekejap tadi. Tuan-tuan, kalau sembang. Tapi kalau nak buat benda yang Allah Ta'ala perintah, dia akan rasa berat. Kita boleh layan benda dalam handset ni tuan-tuan, berjam-jam kita duk layan WhatsApp. Tetapi cuba tuan-tuan buka Al-Quran yang ada dalam handset tu, cuba tuan-tuan buka dan tuan-tuan baca. Boleh tahan lama mana? Tak lama tuan-tuan. Sama ada tutup balik ataupun rasa mengantuk, dua tu je. Tapi orang kalau baca WhatsApp tuan-tuan, dia tak mengantuk. Siap boleh bawa masuk dalam tandas lagi tuan-tuan. Jangan buat main. Nak pula kalau jenis takut dengan bini, dia pula duk mesej dengan orang tak menentu tuan-tuan, lagilah tuan-tuan. Siap gulung dalam kem plekat lagi. Siap gulung dengan kem plekat. Gulung dalam kem plekat. Masuk dalam tanah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perempuan tanya saya, pangkat makcik atau bengkak lebih kurang macam itulah, mesej tanya pendapat je lah. Dia ada masalah dengan suami dia. Saya tanya masalah macam mana. Dia kata dia rasa agak pelik sikit dengan suami dia ni, tapi kalau nak buruk sangka rasa macam tak elok. Kau rasa macam mana? Dia kata dia rasa macam suami dia ni ada orang lain. Macam mana kau boleh rasa macam tu? Dia kata sebab suami dia ni agak payah nak berenggang dengan handset. Kadang-kadang nak masuk tandas pun bawa handset. Sampai rumah silent tuan-tuan, tak nak bagi bunyi. Saya kata wallahu a'lam, tapi kalau kau tengok sendiri mesej dia dan sebagainya, tak apalah kalau kau nak sangka lagu tu. Tapi kalau sekadar nak beringat, tak ada masalah, silakan. Tapi jangan duk sangka buruk-buruk kepada dia, melainkan kalau kau nampak sendiri. Ada tuan-tuan orang jenis lagu tu, buat masuk tandas tuan-tuan handset ni. Tak tahulah buat apa tuan-tuan, mungkin nak baca waktu tengah duk melepas kot. Boring sangat tuan-tuan, ambil buka baca WhatsApp. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Lebih-lebih lagi bagi orang yang melakukan solat dengan khusyuk, yang senantiasa mengikuti makna bacaan surah. Apabila dibacanya surah-surah yang menyebut mengenai hari kiamat, mengenai gegaran bumi ketika bumi digoncang untuk dikiamatkan dan seumpamanya, maka mereka akan bertambah khusyuk malah dengan linangan air mata. Baca surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Tuan-tuan, surah ni sangat-sangat dahsyat. Allah Ta'ala cerita keadaan yang akan berlaku nanti ni dalam surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Tapi kita tuan-tuan bila baca tidak menghayati makna, kita tak rasa apa-apa. Tapi kalau baca dengan penghayatan kepada makna dia tuan-tuan, kita akan rasa takut dan gerun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas apa yang akan berlaku nanti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ni apabila bumi nanti dia akan goncang, dia akan bergegar tuan-tuan. Akan berlaku gegaran yang sangat-sangat dahsyat, yang sangat-sangat hebat. Yang kita tak pernah lagi merasai gegaran itu. Kalau kita pernah rasa, maka bukan lagi lah, sebab gegaran itu dia tak akan berlaku melainkan pada waktu tersebut. Kita kadang-kadang orang buat contraction. Di ujung sana kedegung-kedegang, kadang-kadang kita rasa di sini ni. Sibuk dah kita tanya dalam WhatsApp, apa rasa ke tidak gegaran tadi? Macam ada gempa bumi. Tuan-tuan. Tu baru sikit orang duk buat projek, tuan-tuan. Tapi nanti ni Allah Ta'ala gegarkan dengan gegaran yang dahsyat lagi hebat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka bumi ni dia akan mengeluarkan segala isi perut dia. Allah. Tera bumi dia bergoncang sikit pun tuan-tuan, lebih 250,000 orang mati di Aceh tuan-tuan. Itu baru gegar sikit je. Tak sampai pun 1 jam, tak sampai pun setengah jam tuan-tuan. Baru sikit je gegaran tu, mungkin bumi tu mengantuk kot dia menguap tuan-tuan. Bumi mengantuk dia menguap. Macam tu tuan-tuan, gegar kita tuan-tuan. Mungkin bumi tu dia gatal tuan-tuan, dia garu sikit je. Akibat daripada bumi garu tuan-tuan, habis manusia mati. Ini kan pula nanti ni bumi tu akan memuntahkan segala isi perut dia. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Maka manusia akan bercakap, manusia akan jadi lintang pukang. Maka mereka bertanya, ma laha, apa yang terjadi ni? Kalau bau Allah Ta'ala kita rasa gegaran sikit pun, kita dah bising dah dalam WhatsApp tuan-tuan, pakat duk tanya kawan, hang rasa ke tidak ada gegaran tadi, kamu rasa ke tidak? Begitulah keadaannya bila Allah Ta'ala gegarkan bumi ini. Wa qalal insanu ma laha. Manusia akan bertanya, ma laha, apa yang terjadi ni? Wa qalal insanu ma laha. Kemudian ayat seterusnya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari itu bumi akan menceritakan segala perbuatan yang manusia buat di atas dia. Kemudian ayat seterusnya, bi anna rabbaka awhalaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kepada bumi, ya ard tahaddathi, wahai bumi, ceritakan kepada aku apa yang manusia buat selama mana mereka hidup atas muka bumi ni. Cerita pada hari tersebut. Bumi akan cerita tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita baca Al-Quran dan memahami makna dia tuan-tuan,
kita akan rasa gerun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak berani tuan-tuan nak mendedahkan aurat, tak berani nak membiarkan anak perempuan kita keluar daripada rumah dalam keadaan tidak menutup aurat. Tak berani nak biarkan isteri kita keluar rumah dalam keadaan mendedahkan aurat, tak berani tuan-tuan. Kalau kita memahami apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana begitu, mereka tidak akan memikirkan berapa lama salat yang dilakukan lantaran jiwa mereka tenggelam dalam rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi golongan fajir yang banyak melakukan dosa dan munafik, solat yang dilakukan dengan malas terasa bagai beban berat yang menyulitkan. Apabila mereka melakukan solat, mereka melakukannya dengan pantas dan tergopoh gapah tuan-tuan. Kita tuan-tuan, kita semayang lagu mana? Kita semayang di rumah dengan kita semayang di masjid. Macam mana cara bacaan kita tuan-tuan? Wis semayang di masjid tertib tuan-tuan, Allahu Akbar. Doa iftitah baca sampai habis tuan-tuan. Semayang di rumah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada dah doa iftitah tuan-tuan. Kadang-kadang Al-Fatihah tu pun senapah je. Surah tak payah cerita lah tuan-tuan, waladdallin, amin. Rakaat terus tuan-tuan kalau semayang seorang di rumah. Tapi kalau semayang di masjid, Allah tertib sungguh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sekiranya mengerjakan salat jamaah, hati mereka gelisah seperti mana burung dalam sangkar. Lebih-lebih lagi jika imam membaca surah yang agak panjang. Ni semayang tu imam pula baca panjang tuan-tuan. Ni hati dia ni duk gelisah tuan-tuan. Bila nak habis ni? Masjid tu bukan tu imam dia baca panjang, kuliah pun lama habis. Bila nak habis ni? Tuan-tuan, dia duk gelisah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya begitulah keadaan apabila kita tidak mendapat ketenangan di atas apa yang kita buat. Dalam hati mereka merungut dan mengutuk imam yang membaca ayat yang panjang-panjang. Mereka mempersoalkan imam itu, mengapakah imam membaca surah yang panjang-panjang? Siapa cari imam? Patut-patut baca hak pendek-pendek jadilah. Tu imam pun dia nak jadi imam, tuan-tuan, dia kena faham. Nabi SAW pernah memendekkan salat dia. Nabi memendekkan salat dia. Habis sembahyang, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, pasal apa sembahyang tadi pendek sangat?" Nabi kata, "Kerana aku mendengar tangisan kanak-kanak yang berada di belakang. Aku mendengar tangisan kanak-kanak, maka aku memendekkan salat aku untuk memberi laluan kepada mak budak-budak tadi ni. Sebab kalau aku panjangkan solat tadi, maka mak dia tidak akan khusyuk, tidak akan selesa, tidak akan rasa seronok dengan solat kerana dia memikirkan tentang anak dia." Maka imam ni dia kena fikir juga makmum dia macam mana. Kalau makmum orang muda belaka, tak apa, surah Al-Baqarah pun tak apa. Hari ni surah apa? Al-Baqarah. Hui, panjang gila. Sat lagi isyak, sat lagi tu imam nak baca surah apa pula? Surah Al-Fil, lagi besar. Tadi surah Baqarah lembu, panjang tu Al-Fil gajah, rasa-rasanya lagi panjang. Tuan-tuan, kalau orang muda belaka tak apa. Tapi kalau ada orang tua, ada yang sakit lutut, ada yang lenguh pinggang, kita kena raikan. Jangan panjang-panjang sangat. Nak panjang-panjang, semayang seorang di rumah, balonlah 3 juzuk pun tak apa, tak ada masalah. Bagi golongan seperti itu, mengerjakan salat yang hanya mengambil masa kira-kira 5 minit sudah dirasakan terlalu lama. Sebab itu mereka lebih senang meninggalkan salat. Apabila ditanya mengapa mereka tidak mengerjakan salat, jawabnya kerana terlalu sibuk, banyak kerja, tidak sempat hendak sembahyang. Mereka jawab macam tu. Padahal tuan-tuan, tidak ada sebab untuk kita meninggalkan salat. Sebab salat ni tak lama. Kita boleh on time tuan-tuan waktu makan. Okey, kerja pejabat pukul 1, rehat untuk pergi makan. Tuan-tuan, kita boleh keluar serentak untuk makan. Tetapi kenapa tidak kepada salat? Kita boleh berhenti on time kalau minyak kereta kita nak habis tuan-tuan. Kita boleh berhenti ketika mana minyak nak habis tuan-tuan. Kita boleh berhenti. Walaupun kita ni jenis guna Shell,
Tapi waktu nak habis tu Shell tak jumpa Petronas, tuan-tuan, berhenti. Kita berhenti. Sebab apa? Kita yakin kalau tak berhenti, sekejap lagi kereta mampu. Tetapi kenapa kita tak boleh terus berhenti ketika mana mendengar laungan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Adakah kita yakin kita akan terus boleh hidup? Kenapa kita tak fikir, kalau aku tak berhenti lepas ni aku mati macam mana? Ini bukan soal boleh tak boleh. Ini soal membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Soal boleh tak boleh, memang bolehlah teruskan perjalanan, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan, soal membesarkan Allah. Kamu dah dengar dah orang sebut Allah Maha Besar. Tapi kamu membesarkan perjalanan kamu membesarkan hajat kamu berbanding daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita dapati ada orang Islam lebih sanggup mengerjakan puasa, sanggup berlapar dan dahaga sepanjang hari di bulan Ramadan, tetapi tidak sanggup mengerjakan solat walaupun hanya beberapa minit sahaja. Puasa pakat puasa belaka tuan-tuan. Hak tak pakai tudung pun puasa, pondan pun puasa tuan-tuan. Bebuk pakat nak pergi beli di bazar Ramadan tuan-tuan, kadang-kadang lebih depa daripada kita. Maknanya depa puasa, tapi semayangnya tidak. Subuhnya gajah, bangun makan sahur, lepas sahur tidur, bangun pukul 10 tuan-tuan. Maknanya puasa sanggup, semayangnya tidak. Puasa sanggup, tutup auratnya tidak. Begitu. Tetapi tidak sanggup mengerjakan solat walaupun hanya beberapa minit saja. Melakukan solat bagaikan orang sakit tenat, hendak menyudahkan solat seperti mana orang sakit yang terasa sangat lama untuk menunggu sembuh. Bagi golongan mukmin yang sebenar, tempoh masa yang bakal dilalui di padang mahsyar selama 50,000 tahun itu terasa amat singkat, seolah-olah seperti melakukan solat, seolah-olah melakukan satu solat fardu saja. Demikian anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan mukmin, sesuatu kebahagiaan yang dilalui oleh seseorang terasa masa berlalu amat singkat. Sebaliknya, jika derita yang dialami pasti terasa terlalu lama walaupun sebenarnya hanya sekejap. Demikianlah peristiwa mahsyar di mana ukuran masa yang dilalui oleh setiap orang itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Allah yang memanjangkan dan Allah jua yang memendekkan masa. Dialah yang meringankan dan dialah yang memberatkan suatu tanggungan itu. Sebab itu Nabi SAW sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memudahkan perkara yang sukar. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahkanlah perkara yang payah bagi kami. Kerana apakah baginda berdoa begitu? Tidak lain bagi memudahkan perkara yang sukar itu apabila mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain bagi memudahkan perkara yang sukar itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kepanasan, dalam kepayahan, dalam kesukaran di mahsyar nanti tuan-tuan, kita tak boleh mengharapkan apa-apa melainkan amalan kita sebagai peneman, amalan kita sebagai penyejuk. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab ketika mana dia minum air Zam-Zam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, wahai Tuhan, jangan engkau jadikan aku manusia yang dahaga di akhirat nanti. Sebab apa tuan-tuan dahaga? Sebab terlalu panas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya cukup setakat tu. Mudah-mudahan ada kebaikan dan ada satu peringatan yang jelas kepada kita tentang kebesaran Allah dan tentang apa yang kita akan lalui suatu hari nanti. Mudah-mudahan kita mempercukupkan bekalan, memperbanyakkan bekalan, dan bekalan itu akan memudahkan kita insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang daripada kelemahan diri sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Wahai Tuhan, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendapat rahmat-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Jadikan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terhindar daripada dosa. Allahumma rzuqna ilman nafi'an ya karim. Wahai Tuhan, kurniakan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan, jadikan hidup kami di dunia ini baik, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti juga baik. Wa qina azabannar, jauhkan kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tuan-tuan yang ambil buku, harga buku ni RM39. Tuan-tuan boleh bagi kat Tuan Haji Makno lah. Gitu.